Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat. Wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghuzatin faqala innal madinati inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Dan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, menunjukkan Jabir dan ayah dia Abdullah, kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat. Katanya, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Maka sabdanya, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, banyak orang yang keadaan mereka bersama dengan kita di mana saja kita berjalan, di mana saja lembah kita berada, dan mereka bersama dengan kamu. Mereka dihalang oleh sakit. Mengikut riwayat yang lain, mereka sama-sama mendapat pahala dengan kamu. Itu riwayat Muslim. Mengikut riwayat Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu katanya, kami balik dari peperangan Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baginda SAW bersabda, sesungguhnya ada beberapa kumpulan yang berada di Madinah yang kita tinggal. Mereka bersama dengan kita di mana saja lurah yang kita lalui dan lembah yang kita berada. Malaikat mereka bersama dengan kita. Mereka dihalang oleh keuzuran. Hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala memberi pahala kepada mereka yang niatnya ikhlas, yang uzur tak boleh mengerjakan apa yang diniat itu. Dapat pahala niat. Di sana ada hadis mengatakan barang siapa yang berniat nak buat satu amal yang baik, belum lagi buat, sudah ditulis kepadanya satu pahala. Apabila dia mengerjakan amal itu, ditulis 10 kali ganda. Satu amalan baik 10 kali ganda. Dan ada yang diganda lebih daripada itu lagi. Barang siapa yang berniat nak buat jahat, tak ditulis lagi kejahatannya itu. Setelah dia mengerjakan kejahatan, ditulis satu kejahatan sahaja, tak diganda macam baik. Yang baik Tuhan suruh ganda 10 kali ganda. Yang jahat tak digandakan. Satu saja. Kemudian diberi peluang lagi untuk bertaubat. Selagi nyawa belum sampai ke halqum. Selagi matahari belum naik dari arah barat. Itulah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dalam keadaan begitu pun, masuk neraka ramai bermasuk syurga. Itulah dia perangai manusia. Walaupun rahmat Allah itu luas, tapi mereka tak hargai rahmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Hadis ni
menjadi dalil yang kuat. Bagaimana peristiwa Nabi SAW pergi ke Tabuk. Tabuk ni jauh daripada Madinah. Mengikut perjalanan hari ini lebih pada 1000 kilometer. Terlalu jauh. Letaknya di antara Saudi dengan Jordan. Itu Tabuk. Bandar akhir sempadan Saudi dengan Jordan. Perjalanannya jauh. Apabila Nabi SAW mendapat berita bahawa bala tentera Rom, salah satu kuasa besar dunia di zaman itu, kuasa besar yang paling kuat, paling ramai tenteranya, sedang berhimpun di Tabuk bersama dengan kabilah-kabilah Arab untuk menyerang Madinah. Masa itu musim panas. Musim panas di negara Arab ni 40 darjah ke atas. Sampai 50 kadang-kadang. Macam duduk dekat api panasnya. Masa itu juga buah kurma Mekah. Orang kebun kurma masa tu nak tunggu kebun, kan nak masuk dengan musim panas ni. Payah nak tinggal kebun. Maka masa itulah sahabat-sahabat Nabi diuji oleh Allah Ta'ala. Apabila Nabi mengerahkan mereka pergi ke Tabuk, oleh kerana perjalanannya jauh, memerlukan belanja yang banyak, kenderaan, lalu mereka minta sumbangan derma kilat. Maka berdermalah mengikut kemampuan masing-masing. Derma duit, Saidina Osman derma duit sehingga beribu-ribu dinar. Banyaknya derma Saidina Osman, sehingga Nabi doa lepas Malaysia sampai subuh, minta Allah Ta'ala beri rahmat pada Osman. Tak berhenti beri rahmat pada Saidina Osman kerana dermanya yang banyak. Kemudian sahabat-sahabat yang kaya yang lain derma banyak. Abdurrahman bin Auf yang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kaya, Sayyidina Abu Bakar beri habis harta dia. Habis harta dia, tak ada tinggal langsung. Sayyidina Umar beri separuh harta dia. Ada sahabat-sahabat yang miskin, derma sekadar seraut tangan buah kurma, seraut tangan bergandum. Orang-orang munafik mempersenda-sendakan. Dengan seraut tangan nak lawan Rom, jadi apa? Buat main-main. Allah Ta'ala menurunkan ayat memuji mereka yang derma sedikit dan mencela orang-orang munafik yang menghinanya. Mereka mendapat pahala yang besar. Ada yang derma kenderaan, ada yang pergi sendiri dengan kenderaan-kenderaan yang didermakan. Ada yang tak boleh pergi, derma kenderaannya. Bila tentera ni bergerak pergi ke Tabuk, orang-orang munafik menangguh-nangguhkan supaya Nabi jangan pergi ke Tabuk. Dibuat sebuah masjid yang molek dekat dengan Quba, nama Masjid Dirar. Pengurusi dia ialah Abu Amir Ar-Rahib, seorang pemimpin munafik. Abu Amir Ar-Rahib, Tok Lebah, seorang yang kelihatannya Tok Lebah, rahib, buat masjid. Dia orang munafik. Jemput Nabi pergi rasmi masjid dia. Masjid dia molek. Nabi kata tak lagi kan nak pergi ke Tabuk. Tak boleh pergi, nak pergi ke Tabuk. Nanti dululah, Nabi kata. Padahal dia sengaja nak menangguh-nangguhkan perjalanan Nabi SAW pergi ke Tabuk, untuk memberi peluang pada Rom bagi menyerang Islam. Akhirnya Nabi pergi ke Tabuk. Nabi lantik Sayyidina Ali menjadi penggantinya jaga Madinah. Sayyidina Ali tak pergi kerana Nabi tugaskan Sayyidina Ali jaga Madinah, menjadi pemimpin di Madinah.
Di masa Nabi meninggalkan Madinah. Nabi berjalan jauh, Sayyidina Ali kejar Nabi. Sebabnya orang munafik kata Sayyidina Ali penakut. Sebab tu tak pergi perang, Sayyidina Ali pun kejar nak ikut pergi kata. Nabi kata, pasal apa? Balik mu, aku tugas mu duduk di Madinah, mu jangan pergi. Mu jangan pergi, tugas mu. Tak boleh pergi ke Tabuk, mu jadi ketua di Madinah. Jangan dengar cakap-cakap orang munafik ini. Mari Sayyidina Ali balik semula. Itulah ada hadis mengatakan, mu mengaku ni macam Harun dengan Nabi Musa, kata Nabi Sayyidina Ali. Wahai Ali, mu dengan aku ni macam Harun dengan Musa. Itu kisah peperangan Tabuk. Sayyidina Ali pun balik. Orang Syiah menjadikan dalil Sayyidina Ali layak jadi khalifah. Dalil hadis ni tak betul, dalil ni tak betul. Ini kisah perang Tabuk. Lantik jadi ketua di Madinah masa Nabi tinggal. Kemudian ada orang lain jadi ketua juga. Nabi tinggal, bukan Sayyidina Ali saja bergilir-gilir. Tak boleh jadi dalil. Siapa di Tabuk, Rom tak jadi nak lawan, berundur, kerana diberi kehebatan Nabi, menyebabkan mereka takut. Dan Nabi menggerakkan tentera untuk menyerang kabilah-kabilah yang menyokong Rom. Sebahagiannya masuk Islam, sebahagiannya dikalahkan. Kemudian Nabi balik. Dalam perjalanan yang terlalu panas cuacanya, berhenti di lembah. Nabi kata, kamu kena ingat, di Madinah ada kumpulan-kumpulan manusia yang Tuhan beri pahala kepada mereka. Pahala jihad fisabilillah. Walaupun mereka tak bersama dengan kita, tak boleh nak mari, sebab mereka uzur. Sama ada uzur kerana sakit, uzur kerana cacat, ataupun uzur kerana tak ada bekalan dan kenderaan. Tak ada kenderaan, tak ada bekalan, tak boleh nak ikut Nabi. Ada yang menangis nak pergi, disebut dalam Quran, yang ikhlas. Nabi kata mereka ni Tuhan beri pahala, menunjukkan bahawa Tuhan beri pahala dengan niat, dengan simpati kita kepada mereka yang mengerjakan amal yang soleh. Oleh kerana itu, kita jangan menghina mereka yang buat amal-amal yang baik. Walaupun sedikit, kita simpati dengan dia, supaya dapat kelebihan dengan dia juga. Bukan sahaja jihad, termasuklah dalam amal-amal yang lain. Hadis yang kelima, wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha, fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha, faqala wallahi ma iyyaka aradtu, faqasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an, rawahul Bukhari. Dan dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, di mana dia, ayahnya dan datuknya, tokinya adalah sahabat belaka, cucu sahabat, anak sahabat. Dia sendiri Akhnas ni sahabat, Yazid ni anak pada Akhnas, Ma'an ni anak pada Yazid. Di mana hadis ni menceritakan bahawa Abu Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar untuk beri sedekah. Ayah pada Ma'an ni, iaitulah Yazid, mengeluarkan duit untuk sedekah pada orang. Diwakilkan kepada seorang yang duduk di masjid. Tiba-tiba Ma'an, aku ni pergi, aku ambil duit tu, kata dia. Aku ambil kaku, ayah aku beri. Baru tak ada duit sangat, dia tengok ayah dia banyak duit, wakil ke orang, suruh sedekah.
Ayah dia tinggal, dia pun ambil duit dengan orang tu. Dan beritahu ke ayah dia. Lalu ayah yang berkata, wallah, bukan mu yang aku nak beri. Lalu mereka berbantah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balah dua beranak ni. Kata Yazid, saya nak sedekah ke orang lain. Dia ambil hak saya sedekah. Dia ni anak saya. Pasal apa dia ambil produk? Anak ni anak duduk rumah suku lah, bukan sebuah rumah ni yang sudah berkeluarga. Maka sabda Rasulullah SAW, bagimu apa yang engkau niat wahai Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi tak sabalah hama mundur beranak ni, mu boleh pahala sedekah, mu boleh pitih. Kata ke Ma'an, wahai Ma'an, mu boleh pitih tu ambil. Wahai Yazid, mu boleh pahala. Ni sebab mu niat sedekah, walaupun sedekah tu kepada anak mu sendiri. Bahkan di sisi setengah ulama, bukan setengah lah, ulama mengatakan sedekah kepada keluarga, kepada anak beranak ni boleh dua pahala, dua kelebihan. Yang pertama, kelebihan menghubungkan silaturahim. Yang kedua, kelebihan sedekah. Sedekah pada orang lain, pada waris-waris kita, kelebihan sedekah saja. Di sini pahala sedekah kepada waris lebih afdal daripada sedekah kepada bukan waris. Sedekah pada waris boleh pahala silaturahim dan pahala sedekah. Sedekah pada orang lain suku sakak, pahala sedekah saja. Ini kita kena tahu. Walaupun hadis ni menyatakan bahawa niat sedekah tu dia beri oleh Allah Ta'ala, sebaik saja dia niat, walaupun sedekah tu diambil oleh anak dia sendiri. Tetapi di sini ada dua kelebihan, iaitulah kelebihan hubungan dia dengan anak dia dan kelebihan sedekah. Wallahu